Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu Nasa di channel NASA 2K Studio. Hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita Bahasa Melayu KSSR untuk pelajar-pelajar sekolah rendah. Dan kali ini kita akan membincangkan tentang perumpamaan. Seperti mana yang kamu tahu bahawa perumpamaan adalah sebahagian daripada peribahasa. Dan perumpamaan biasanya akan dimulai dengan perkataan seperti bagai, ibarat, laksana, seperti, dan umpama. Anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Perumpamaan yang pertama adalah bagai aur dengan tebing. Aur adalah pokok buluh ataupun pohon buluh. Dan pohon buluh biasanya tumbuh di tepi-tepi tebing sungai. Jadi, pokok buluh yang ada perdunya yang besar itu membantu tebing sungai agar tidak runtuh. Jadi orang tua dahulu mengatakan bahawa pokok buluh dan tebing sungai saling bantu-membantu. Maksud perumpamaan bagai aur dengan tebing ialah saling bantu-membantu. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan ialah penduduk kampung itu mengamalkan sikap tolong-menolong bagai aur dengan tebing. Jelas. Baik. Seterusnya, bagai bulan di pagar bintang. Ada lagu tentang bagai bulan di pagar bintang. Kita dengar sekejap. Bulan di pagar bintang. Baik. Bulan pada pandangan kita sudah pun cantik. Apabila dihiasi dengan bintang yang berkelipat di sekelilingnya, dia lagi cantik. Bagai bulan di pagar bintang bermaksud kecantikan seorang gadis yang tiada bandingannya. Sangat cantik. Kita buat ayat. Kecantikan gadis itu bagai bulan di pagar bintang. Jelas ya? Baik. Seterusnya, bagai bunyi cempedak jatuh. Buah cempedak yang seperti buah nangka tu, tetapi dia lebih panjang dan isinya lebih lembut. Apabila ia masak, ia akan gugur. Dan sewaktu buah cempedak ini jatuh ke bumi, ia akan berbunyi. Jadi maksud bagai cempedak gugur ini ialah bunyi jatuh yang agak kuat. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan ialah budak nakal yang terjatuh dari kerusi itu bagai bunyi cempedak jatuh. Ya, nakal, main kerusi, debuk jatuh. Okey. Bagai dihiris dengan sembilu. Tahu sembilu? Bukan filem sembilu. Filem sembilu juga filem yang sedih, yang melukakan hati. Tetapi sembilu yang kita nak bincangkan ini adalah kulit buluh yang nipis dan tajam. Kalau terkena dengan jari kita, luka jari kita. Sebab itulah peribahasanya mengatakan bagai dihiris dengan sembilu. Seolah-olah kulit kita ini dihiris dengan sembilu, yang membawa maksud perasaan yang sangat pedih. Pedih terasa di hati. Hatinya bagai dihiris dengan sembilu apabila dituduh mencuri wang itu. Dia pedih sangat. Terluka hatinya bila dituduh sebagai pencuri. Berikutnya, bagai duri dalam daging. Apa maksud duri? Duri adalah bahagian-bahagian yang tajam yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Seperti yang ada pada pokok bougainvillea, pokok bunga kertas. Seperti yang ada pada pokok bunga ros. Ya. Ada pada pokok semalu. Ya. Ada durinya. Jadi bagai duri dalam daging bermaksud
duri itu mencucuk jari kita atau masuk ke dalam isi daging kita. Bagaimana rasanya? Tentu tak selesa. Jadi maksudnya, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tak selesa. Kita ambil contoh ayat. Perbuatan meniru dalam kalangan pelajar bagai duri dalam daging. Kalau dia ada pelajar yang meniru dalam peperiksaan, pelajar lain rasa tak senang hati, tak seronok. Dia mendapat markah yang lebih, tetapi kami tidak. Tetapi dia dapat markah dengan cara yang tidak jujur, iaitu dengan cara meniru. Jangan meniru dalam peperiksaan. Ingat. Baik. Bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Enau adalah sejenis tumbuhan palma yang tumbuh di dalam hutan, di tepi paya, dan ada juga kadang-kadang dikenali sebagai kabung. Dibuat manisan daripada niranya, ya. Okey. Jadi apabila tumbuhan ini tumbuh di dalam hutan, masing-masing cuba tumbuh dengan kadar yang lebih tinggi supaya mendapat lebih cahaya matahari untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Okey. Maksudnya di sini adalah mementingkan diri sendiri. Masing-masing berlumba siapa yang tumbuh lebih tinggi. Kita boleh buat ayat. Perdana Menteri menasihati rakyat agar tidak bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Jangan mementingkan diri sendiri. Baik. Seterusnya, bagai kacang lupakan kulit. Kacang, kebanyakan kacang mempunyai kulit. Seperti kacang tanah, ada lagi kacang pul, ya, kacang sepat. Semuanya ada kulit. Dan kulit itu yang melindungi biji kacang itu daripada kecil sehingga ia besar. Tetapi apabila kita sudah mendapatkan biji kacang yang enak itu, adakah kulitnya kita makan sekali? Tak, kita buang kulitnya. Jadi sebab itulah keluar perumpamaan bagai kacang lupakan kulit yang membawa maksud orang yang tidak tahu mengenang budi. Dari kecil kulit dijaga dia, tapi bila besar hanya kacang yang kita ambil, tetapi kulit dibuangkan. Contoh ayat yang boleh kita gunakan adalah apabila sudah senang, Zamri mula bersikap bagai kacang lupakan kulit. Jangan bersikap kacang lupakan kulit. Ingat jasa-jasa orang yang pernah membantu kita sewaktu kita susah. Bagai isi dengan kuku. Kita lihat, ya, isi dengan kuku berkedudukan yang sangat rapat. Kalau kita cabut kuku kita ni, bagaimana rasa isi ni? Tak nak cikgu, sakit cikgu. Ya, hubungan mereka sangat rapat, dekat sangat. Jadi maksud bagai isi dengan kuku ialah hubungan yang sangat akrab, yang sangat karib, yang sangat rapat, yang sangat baik. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan ialah persahabatan mereka bagai isi dengan kuku. Sangat rapat, ya. Baik. Bagai kumbang putus tali. Kumbang sejenis serangga yang berkulit keras. Ada orang yang mengikatnya dengan tali ataupun tersangkut dengan tali, dia tidak boleh pergi ke mana-mana tempat. Tersangkut, terhad pergerakannya. Apabila terlepas talinya, bagaimana keadaan kumbang itu? Sudah tentulah terbang jauh, bebas ke mana sahaja, tidak terikat lagi dengan tali. Sesuailah dengan maksudnya, iaitu amat cepat atau terlepas daripada sengsara. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan adalah peragut itu melarikan diri bagai kumbang putus tali apabila dikejar oleh polis. Laju dia lari apabila terdengar siren polis datang. Sesuai dengan perumpamaan yang kita gunakan. Batuk. Seterusnya, bagai melepaskan batuk di tangga. Batuk di sini adalah bekas mencedok air untuk membasuh kaki. Ada juga yang mengatakan bahawa batuk itu dieja B-A-T-O-K. Batuk.
dan ada juga yang mengatakan BATUK. Namun oleh kerana sudah lama digunakan, Dewan Bahasa dan Pustaka tetap mengekalkan ejaan batuk, BATUK. Kita ingat ya, batuk itu bermaksud bukan batuk bukan, tapi batuk adalah bekas yang dibuat daripada kelapa untuk mencedok air daripada tempayan untuk mencuci kaki. Masyarakat dahulu menggunakannya lah sebelum naik ke rumah. Maksudnya membuat sesuatu kerja itu tapi tak selesai. Lepas kita cuci kaki, letak je kat situ. Melepaskan batuk di tangga. Kita tak letak balik di dalam tempayan yang ada air itu. Letak kat tangga. Tak selesai kerja kita. Contoh ayat yang boleh kita berikan adalah, janganlah kamu buat kerja ini bagai melepaskan batuk di tangga sahaja. Buat kerja lebih kurang, tak kemas, tak selesai, separuh jalan. Ya, jangan amalkan. Bagai menatang minyak yang penuh. Menatang, membawa, menjaga minyak yang penuh. Bila-bila masa sahaja dia akan melimpah keluar daripada bekas. Maknanya dengan berhati-hati, dengan cermat. Maksud untuk bagai menatang minyak yang penuh ini adalah menjaga ataupun mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan adalah Puan Azira mendidik anaknya bagai menatang minyak yang penuh. Okey. Jadi kena berterima kasihlah dengan mak ayah yang menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Berikutnya, bagai murai tercabut ekor. Kenal tak burung murai? Ya, burung yang selalu berbunyi tu tak berhenti. Kadang-kadang orang cakap mulut murai untuk orang yang selalu bercakap banyak tu. Kalau mulut murai pun dah bercakap banyak, apatah lagi kalau murai yang bercakap banyak itu ekornya tercabut. Lagi banyak cakapnya. Maksudnya di sini yang lebih jelas, yang lebih tepat adalah seseorang yang becok mulutnya. Okey, kita lihat contoh ayat. Mulut Mak Minah bagai murai tercabut ekor apabila memarahi anak-anaknya. Tak berhenti. Ya, tak berhenti. Jangan sampai mak ayah kita jadi mulut murai memarahi kita kerana kenakalan kita. Nah, anak-anak jangan nakal ya. Baik. Bagai tikus membaiki labu. Kita tahu tikus adalah satu spesies haiwan, dan labu itu adalah sejenis makanannya. Kalau sebiji labu yang cantik, kita lepaskan tikus kat situ, suruh dia cantikkan lagi labu tu, agak-agak apa akan jadi? Labu itu akan rosak. Dia akan gigit dan terus gigit. Lama-lama berlubang. Rosak. Ya? Jadi sesuai dengan maksud perumpamaan ini adalah hendak membetulkan barang yang dia tak tahu macam mana dia nak betulkan. Hendak repair, hendak memperbaiki sesuatu barang, tapi dia tak tahu macam mana nak memperbaikinya. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan. Perbuatan Salim bagai tikus membaiki labu apabila dia cuba membaiki motosikal yang rosak itu. Dia tak tahu langsung bagaimana cara nak membaiki motosikal, tetapi dia buat-buat pandai. Dia buka skru, akhirnya segenggam lebih skru. Motornya pun tak hidup. Ya. Kalau kita tak pandai dalam sesuatu perkara, jangan buat-buat pandai. Nanti akan jadi seperti bagai tikus membaiki labu. Ibarat burung mata lepas badan terikat. Burung. Kita ada burung yang diikat kakinya, diletakkan di dalam satu sarang yang terbuka, namun dia tak boleh pergi ke mana-mana. Maksudnya tidak ada kemerdekaan baginya. Jadi sesuailah dengan ayat yang cikgu berikan. Rakyat di negara komunis ibarat burung mata lepas badan terikat. Mata boleh lihat ke mana-mana saja, boleh pergi, tetapi badan tidak boleh pergi. Terikat. Ya. Laksana burung diam dalam sangkar. Burung
yang tinggal di dalam sangkar yang dibuat khas untuk burung itu. Pandang saja keluar. Boleh terbang ke sana ke sini? Tak boleh. Boleh keluar mencari makanan sendiri? Tak boleh. Boleh dia keluar mencari air sendiri? Tak boleh. Boleh dia keluar untuk berkawan dengan orang lain? Tak boleh. Jadi, maksud yang jelas untuk perumpamaan ini adalah orang yang terikat hidupnya. Pergi sana tak boleh, sini tak boleh, buat apa-apa pun tak boleh. Baik. Contoh ayat, walaupun dia anak orang kaya, tetapi dirinya laksana burung diam dalam sangkar. Tak bebas, tak merdeka. Laksana katak di harung ular. Katak di harung ular. Pernah dengar lagu Bangau oh Bangau? Katak oh katak, kenapa kau panggil hujan? Macam mana tak panggil hujan? Ular nak makan aku. Ular nak makan katak. Kerana katak adalah makanan ular. Kalau katak dia nampak ular datang nak makan dia, agak-agak apa yang akan berlaku kepada katak tu? Lompat dengan laju. Maksud yang sesuai ataupun maksud yang sebenar untuk perumpamaan ini adalah lari bertempiaran dengan suara riuh rendah kerana ketakutan. Katak nampak ular, dia lompat sambil berbunyi. Contoh ayatnya, kanak-kanak itu lari laksana katak di harung ular apabila disergah oleh orang yang tidak siuman itu. Orang gila datang, lari dia, tak cukup tanah dia lari, lompat parit-parit dan sebagainya. Okey. Seterusnya, laksana pohon kayu tidak berbuah. Maksudnya, ilmu yang tidak diamalkan. Dia pandai, dia bijak, dia berilmu, tetapi apa yang diketahui, apa yang dipelajari langsung dia tak amalkan. Tak berguna lah. Tak berfungsi pun ilmu yang dia belajar tu. Contoh ayatnya, lelaki itu laksana pohon kayu tidak berbuah kerana tidak mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Kalau ada ilmu, kita kena ajar, kita kena amal, kita kena praktikkan ilmu yang kita ketahui. Baik. Seperti anjing dengan kucing. Anjing kalau bertemu dengan kucing mesti nak bergaduh punya. Maksudnya selalu bertengkar. Rizal dan Amsyar seperti anjing dengan kucing. Jika bertemu pasti bertengkar. Tak boleh duduk dekat. Nak gaduh. Tak mau. Kita sesama ahli keluarga jangan, adik-beradik kita jangan buat macam tu ya. Okey. Seperti api dalam sekam. Sekam ni adalah sisa-sisa kulit padi. Selepas proses mengeluarkan kulit padi dan kita ambil berasnya, kulit padi ini akan dibuang. Dan sekiranya kita nyalakan api, apinya tak nampak. Sedar tak sedar, habis dah terbakar, habis dah hitam sekam padi itu. Maksud perumpamaan ini adalah perbuatan jahat atau dendam yang tersembunyi. Dia buat jahat tapi senyap saja. Api pun dia makan senyap je dalam sekam tu. Sudah dah terbakar habis. Dia seperti api dalam sekam. Niat jahatnya baru kini diketahui orang. Dah lama dia berniat jahat, tetapi orang tak sedar. Seperti Belanda minta tanah. Zaman penjajahan Belanda dahulu, 1824, Belanda menjajah. Belanda ni bila dia nak beli tanah orang-orang Melayu, dia beli sedikit. Apabila dia dah bayar duit, dia akan ambil lagi banyak. Maka orang dulu-dulu mencipta perumpamaan ini. Seperti Belanda minta tanah. Maksudnya, diberi sedikit, lalu hendak minta banyak. Bagi sikit, dia nak banyak lagi. Bagi sikit lagi, nak lagi. Itu dia. Contoh ayat, cukuplah dengan bahagian harta yang diberikan kepada kamu. Janganlah menjadi seperti Belanda minta tanah. Tak cukup dengan apa yang ada pada kita. Seperti cacing kepanasan. Cacing
Cacing, tak kira lah cacing gelang ke, cacing tanah ke. Apabila diletakkan di tengah panas, dia akan bergelinjang, bergerak ke tak selesai. Maksudnya di sini adalah selalu gelisah. Izati seperti cacing kepanasan kerana dia tertinggal buku latihan matematiknya di rumah. Duduk dalam kelas gelisah. Takut cikgu marah, takut cikgu minta buku matematiknya kerana buku matematiknya tertinggal di rumah. Dia macam cacing kepanasan. Okey, seperti cincin dengan permata. Cincin bertatahkan permata, batunya permata. Cincin dah cantik daripada emas. Batu permatanya bersinar, berkilau, mungkin ada warna hijau, biru dan sebagainya. Sama cantik, sama menarik, sama padan. Sesuailah dengan maksud perumpamaan ini, iaitu jodoh yang sesuai benar. Padan sangat-sangat jodohnya pertemuan di antara suami dengan isteri itu. Contohnya, pasangan pengantin itu seperti cincin dengan permata. Sama cantik, sama padan, sama bijak, sama tinggi, sama segala-galanya. Okey? Seperti delima merekah. Seperti delima merekah maksudnya bibir yang cantik. Buah delima yang masak ranumnya dia akan pecah sedikit. Itu cantik dengan merahnya, bibirnya. Okey. Contoh ayatnya, bibir pramugari itu sungguh cantik seperti delima merekah. Cantik tu. Seperti embun di hujung rumput. Embun, titisan embun yang berada di hujung rumput, kekal tak? Dia tak kekal. Apabila sinaran matahari muncul, embun itu akan kering, akan hilang. Maksud perumpamaan ini adalah kasih sayang yang lekas hilang, cepat hilangnya. Dia sayang walaupun sayang sungguh-sungguh, tapi hilang macam embun di hujung rumput itu. Kasih sayang Azlan kepada istrinya seperti embun di hujung rumput. Apabila dia meninggalkan istrinya lalu mengahwini gadis lain. Sayang sekejap je. Dah tu tak sayang dah. Begitu kahwin dengan orang lain pula. Marah isteri. Okey. Seperti gergaji dua mata. Gergaji yang kita tahu dia hanya satu mata. Tapi kalau dia dua mata, disorong pun dia makan, tarik pun dia makan. Maksud untuk perumpamaan ini adalah mencari keuntungan dari kedua-dua belah pihak. Sebelah sana pun dia dapat untung, sebelah sini pun dia dapat untung. Contoh ayatnya, dia cepat menjadi kaya kerana bersikap seperti gergaji dua mata. Semua dia terima. Sebelah sana dia terima, sini pun dia terima. Seperti hujan jatuh ke pasir. Hujan yang turun ke pasir, lekat tak air itu? Tak lekat. Dia akan diserap. Habis tak nampak kesan-kesan air yang bertakung pada pasir itu. Maksudnya adalah nasihat yang tidak dihargai atau sesuatu kerja yang sia-sia sahaja. Tak ada faedahnya. Sia saja. Nasihat yang saya berikan kepada Jamali itu seperti hujan jatuh ke pasir kerana dia tidak ambil peduli langsung. Sia-sia. Seperti kaca terhempas ke batu. Kaca jatuh ke batu. Apa yang berlaku? Pecah berderai. Maksudnya, hati yang hancur kerana amat duka cita. Amat sedih. Hati ibu tua itu seperti kaca terhempas ke batu apabila anak-anaknya tidak mengendahkannya lagi. Tak ambil pedulikannya. Biarkan dia terlantar di rumah orang tua hingga ke akhir hayatnya. Sedih dia, ya. Kecewa. Seperti kera mendapat bunga. Kera, cuba kalau kita bagi bunga sekuntum dekat dia. Kejap je dia akan koyakkan. Sayang bunga yang cantik itu dihancur-hancurkannya. Maksudnya, seseorang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain. Contohnya,
Tiara bersikap seperti kera mendapat bunga kerana langsung tidak menghargai hadiah yang diberikan oleh kawan-kawannya. Kawan-kawan bagi hadiah, dia tak menghargai. Kesian dapat orang yang macam ni. Kesian pada kawan-kawannya. Seperti kerbau dicucuk hidung. Kerbau selalu digambarkan seperti bodoh, seperti kerbau. Orang bodoh yang selalu menurut kemahuan orang lain. Kerbau dicucuk hidung, kita tarik bagaimana apa dia akan ikut. Itulah maksudnya. Kamu harus tegas dalam perkara ini. Jangan jadi seperti kerbau dicucuk hidung. Itu maksudnya. Jangan ikut je cakap orang. Tak berani melawan, tak berani membantah. Seperti langit dengan bumi. Maksudnya, langit dengan bumi sesuatu yang cukup berbeza. Jadi maksudnya, sesuatu yang sangat berbeza. Contoh ayat, walaupun Eliana dan Eliani adik-beradik, tetapi kelakuan mereka seperti langit dengan bumi. Seperti lipas kudung. Lipas tu dah bergerak laju dah. Tetapi kalau kudung terputus ekornya, lagi laju dia. Maksudnya di sini, selalu bergerak dengan cepat ataupun selalu sibuk bekerja. Gadis itu bekerja seperti lipas kudung. Laju. Okey, seperti pahat dengan penukul. Maksudnya saling membantu. Pahat untuk kita lubangkan kayu, penukul untuk memukul dia. Kalau ada pahat, tak ada penukul, tak menjadi kerja. Ada penukul, tak ada pahat, tak jadi kerja. Jadi saling memerlukan, saling bantu-membantu. Contoh ayat, penduduk kampung itu bekerja seperti pahat dengan penukul untuk membersihkan kawasan kampung mereka. Manakala ada satu lagi perumpamaan yang hampir sama, ialah bagai pahat, tidak ditukul, tidak makan. Ada pahat, ada penukul, kalau tak dipukul, tak makan. Maksudnya di sini adalah orang yang hanya bekerja apabila disuruh atau diperintah. Kalau tak suruh, tak buat. Contoh ayat, pekerja-pekerja itu bekerja bagai pahat, tidak ditukul. Kerana hanya bekerja apabila disuruh oleh ketuanya sahaja. Suruh, bawa kerja. Suruh, bawa kerja. Tak suruh, tak. Dan akhir sekali, cikgu nak bincangkan adalah perumpamaan seperti tikus jatuh di beras. Tikus jatuh di beras. Beras adalah makanan yang disukai oleh tikus. Wah, jatuh dalam makanan. Seronoklah dia, ya. Jadi maksud yang sesuai adalah suka dan senang sekali. Contoh ayat, kehidupan Najwa seperti tikus jatuh di beras apabila berkahwin dengan anak orang kaya itu. Oh, dia dah dapat kesenangan, hidup dengan mewah. Ya. Okey. Cikgu rasa dah banyak contoh-contoh perumpamaan yang cikgu bincangkan hari ini. Kalaupun anak-anak mungkin tak dapat mengingat sepenuhnya, kita boleh lihat separuh dulu hari ini. Esok lihat lagi separuh. Nanti malam tengok lagi sedikit. Lama-lama kita ingatlah beberapa contoh yang telah cikgu berikan dan bagaimana cara menggunakan perumpamaan itu. Cubalah kita menjawab soalan-soalan kuis tentang perumpamaan yang cikgu sediakan pada ruangan komen dan ruangan description di bawah video ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.